hazni itu ya Rasulullah. Hamba tak tahu ni apa jubul hazni itu. Maka sebenarnya Nabi SAW, iaitu sungai dalam neraka Jahannam. Dan neraka tu ada sungai. Mesti dah sungai tu tak boleh nak pergi main-main tak. Kalau kita sini panas-panas pergi dari sungai, lega sejuk. Kalau sungai dan neraka dia panas juga lah. Oh, lega. Jadi minta berlindung ya kepada satu sungai nama Jubul Hazni itu. Dalam neraka Jahannam disediakan bagi qurra' murai. Apa arti qurra' yang murai? Yakni disediakan bagi orang yang qari, yang riak. Oh, qari tu molek dah. Soalnya Tuhan beri molek. Apa dikajui molek, boleh tanda rata-rata. Tapi dia boleh masuk dalam sungai yang bergelembuk dalam neraka Jahannam. Sebab apa? Dia baca Quran, molek tu berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya itu pula. Jadi Tuhan bagi seorang molek tu, syukurlah. Terima kasih. Bukan senang. Orang nak dapat seorang macam Apashi, Abdul Rafiq Apashi, dia dah sakit, dah sakit dalam mana sakit bukan melibatkan macam kanser tu, kata-kata ada hospital. Jadi kalau kehilangan dia tak ada nak ganti, biasa orang. Saya kata seluruh dunia dia baca, dia dengar, dan dia tak ada masa. Kalau musim Ramadan, rata-rata London, Amerika, negeri Barat, negeri Arabnya nak suruh dia walaupun 2-3 hari suruh jadi dia gawe dan comel. Cuma kalau orang ada keistimewaan itu, dia nak suruh orang puji Allah kan. Tuhan jadi satu sungai dalam neraka Jahannam. Nama Jubul Hazni nama dia. Jub itu Telaga buruk. Sebab tu Nabi Yusuf dalam Quran ayat wa yulqun dilontar fil jubbi. Jub ni lah telaga buruk. Nabi Yusuf tu adik-adik lepas dari telaga buruk. Jub ni mana? Dalam satu telaga buruk besar dipanggil sungai yang dikhaskan untuk kari-kari yang nak menuju kepada surga. Ada juga lagi. Dan bacaannya dan lagunya itu. Dan barang siapa dan sebagainya. Kerana demikian itu riak lagi haram. Tak boleh. Riak lagi haram. Kata Imam Ghazali rahimahullah, hakikatul riya'i talabul manzilati fi qulubin nas. Kita berarti Imam Ghazali kata kita nak faham apa riak. Okay? Jadi ni akhlak paling buruk dengan Allah Ta'ala. Buat sesuatu nak minta orang puji, tak boleh. Wa a'malil khair, artinya bermula hakikat riya itu iaitu menuntut martabat yang kepujian di dalam hati manusia. Minta orang angkat dia, minta orang puji dia dari hati manusia. Yang tak boleh, jangan. Dengan mengerjakan ibadat, pelik ulama-ulama tu sebab dia takut. Misalnya orang yang paling Nabi berpesan, mungkin kita dah nama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Dia ni orang kampung tak kenal dia. Orang kampung tak kenal dia. Orang biasa, orang sesak. Ada utuh kuru. Kerja dia ambil ukuran merah susu. Tapi dia tak boleh nak buat kerja sebab mak dia tua. Dia jaga mak dia sakit tua. Kerja dia jaga mak. Tak ada. Siapa nak pergi makan kuda, unta pun tak ada. Jadi Rasulullah SAW duduk di Madinah tu ayat pada sahabat. Dan Uwais duduk tu Yaman jauh. Yaman jauh dia. Dia kata, wahai sahabat,
Nabi SAW beritahu pada sahabat. Sayyidina Umar pun ada, Sayyidina Abu Bakar pun sahabat hebat-hebat. Dia kata, siapa yang ada hajat nak minta dengan Tuhan, minta dengan Uwais Al-Qarni. Tuhan tak tolak doa dia. Jadi sahabat tu tunggu-tunggu siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Dia waktu sibuk dia ngamuk dia. Masa Rasulullah ada, dia tak ada nak pergi jumpa Rasulullah. Tak ada nak lari, tak ada ngamuk. So, lepas tu Rasulullah wafat. Maka Sayyidina Abu Bakar pun naik jadi khalifah. Tak boleh mari lagi. Mak ada lagi, hidup lagi. Dia jaga mak. Sehingga Sayyidina Umar jadi khalifah, barulah mak dia mati. Ketika itu barulah dia susah-susah nak pergi. Nak pergi, bay'ah dia panggil. Bay'ah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Apabila Sayyidina Umar tengok rombongan daripada Yaman, Sayyidina Umar tanya, demo ni mari mana daripada Yaman? Dia kata, ada tak daripada Yaman orang nama Uwais Al-Qarni? Ada tanda gini-gini Nabi ayat. Ada tek lalat ke mana di tangan kita lah. Sebesar bunyi kicin dari Mesir. Dia mau tengok dia. Jadi katanya demo-demo sekali dengan dia kata, apa tak kenal Uwais ni. Cuma dia kata ada seorang tu duduk mandi utara dia. Duduk tidur ni. Sayyidina Umar kata tak apalah. Aku akan cari mana. Orang royak. Tak kata sahabat nak, tak katanya orang yang khalifah, janganlah mari pokok kami dia ambil dia mari sini. Tak kira khalifah nak mencari dia. Sebagai apa? Tak mahu nak pergi. Gitu, Assalamualaikum. Tanya, tuan ni Uwais ke Al-Qarni? Ya. Tuan duduk sini. Ya, betul kata dia. Adakah tuan ni tak ada masa Rasulullah Sayyidina Abu Bakar tak ada nak mari sini? Betul. Sebab apa? Sebab saya ada ibu yang tua sakit, aku jaga dia ni boleh mari. Ya Allah, saya mari ni sebab nak cari daripada pesan Rasulullah. Kalau mu jumpa salam kepada Uwais daripada Rasulullah. Lama tu masa tu deh pada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kisah, ya Allah, kata Rasulullah kisah dia apa? Kayak kita, kalau orang tak ada pakat ke apa ni kan, kalau Tuan Agung kisah dia, kejut dah. Dek, kita ya, misal dia, Abu main, Abu Alif main rojak, Tuan Agung kisah dia, kejut soal kita, tidak bayar, kita sambut putih kapur ni. Kapur ni, hebat. Kapur dah kata dia. Habis ayatlah cerita, gini. Dia kata, saya ni ada hajat. Sebab Nabi kata kalau siapa ada hajat, minta nak Uwais Qarni. Ya Allah, nak awak kan tuan. Dia pun gini. Ambo lah dia kata nak minta hajat, mari nak minta hajat doa supaya apa ni Amirul Mukminin tolong doa kamu. Tak secara. Ambo tak secara. Ambo ni asalnya dalam perkara dah. Dia nak kata ambo nak minta doa. Dia pun doa. Minta nak buat apa di sini rumah. Dan selepas tu cerita rekahnya, mulalah orang berderu mari nak minta doa lah. Dia ni, dia ingat gini, takut-takut dia jadi ada ria, ada nak nyawa. Dia lari sejarah kata tak tahu mana, sejarah mati mana. Dia seorang dua yang minta doa. Empat lain, dia pakai lari tu. Sebab dia rasa sensitif. Dia bimbang takut dia tak tahan dengan ujian takut orang berderu mari kau. Akhirnya dia mula terangkat. Akhirnya dia sebagai seorang yang bersyirik khafi dengan Allah. Ada seorang ulama, nama lupa dia. Dia ngajar. Dia pergi satu tempat tu. Dia orang ni tak. Dia ngajar. Orang ke orang. Duduk sebelah dua tak tahu nak ke mana. Dia kata, aku tak boleh. Kalau ramai takut jadi kau. Kau dia. Jadi mereka macam tu dia faham tentang apa ni, betapa takutnya kita terhadap Allah Ta'ala apabila kita melakukan sesuatu demi kerana bukan kerana Allah. Jadi
Bermula hakikat riya itu iaitu menuntut martabat yang kepujian dalam hati manusia dengan mengerjakan ibadat, dengan berbuat segala amal kebajikan, yakni berbuat yang demikian itu supaya dipuji oleh orang. Tak boleh, tak ada. Jangan rasa nak dipuji oleh orang, atau supaya dibesarkan oleh orang, atau yang besar akal dia, ya? Kerana nak dapat pujian ataupun dibesarkan oleh orang, atau supaya dikasih oleh orang, supaya dia dikasihi, ataupun supaya dikata orang dia tu soleh, warna dan sebagainya. Itu tak dilakukan dan sebagainya. Maka yang sekalian yang demikian itu haram dari dosa besar. Rupanya riak ni termasuk daripada al-kabair. Dia panggil dosa-dosa besar. Setara dengan membunuh orang dan sebagainya. Begitu mohon. Betul. Apabila dia akhir rabuk pun tak digabung sekarang, memelah. Memelah. Misalnya, kalau orang minum arak, katakanlah, tidaklah luruh begitu mau pahala. Dosa tu ialah. Tapi boleh jadi benda-benda kebajikan lain tak hilang. Tapi hak ni ya kokok habis kencing kebajikan tak meninggal. Sebab Allah tak iktiraf. Sebab tu dia termasuk dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Bahkan dosa yang dipanggil lagi haram dan lagi dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah termasuk dalam akhlak kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menuntut pujian makhluk kecuali hanya mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita ambil sekali ini untuk dia panjang juga nampak dia sekali dua lagi tentang apa yang insya-Allah. Kita ambil sikit tentang wasiat atau pesanan Imam Syafi'i yang keberapa dah kita ni, baru yang kedua ni, baru yang kedua. Dulu tentang ilmu, ni tentang kita diminta supaya betul-betul memilih makanan. Kita ramak kau ikut makan, tak apa, tak boleh. Sebab rupa-rupanya makanan mempengaruhi keimanan ataupun cerah atau tidaknya hati manusia itu bergantung apa yang dia makan. Sebab tu Abang Zia ada dihantar seorang hantar tentang Coca-Cola. Coca-Cola nak kita ada minum. Rupanya kalau boleh tinggal lah. Kalau tengok bawah satu kajian dibuat katanya bahawasanya orang kafir tahu bahawasanya Islam menitik berat tentang makanan. Sebab Islam kata memberitahu bahawasanya makanan mempengaruhi hati manusia. Nama benda-benda haram. Dan di situ dia sebut apa yang disebut oleh Nabi ialah memabukkan, arak dan sebagainya. Maka kata dalam WhatsApp itulah, maka dia rekor satu minuman yang nak orang Islam makan. Sebab tu mana kita boleh out je lah. Tapi dia sudut kesihatan dia tengok boleh juga kita bunyi. Allah, ni lah bula dalam tu lebih kadang-kadang kita rasa tiap hari tu kuat dah ni. Rupanya waktu itu maknanya penyakit di akhir zaman ni pada mengalami. Yang tiganya dia syarikat Yahudi. Dan syarikat Yahudi suka berpelan. Dan kalau kita suka mari, boleh juga kita berhenti dah lah daripada meminum benda-benda itu. Rupa-rupanya makanan amat memberi kesan kepada umat ini. Sebab tu dia tengok, Yahudi dia buat kajian. Misalnya cakdi kan, benda-benda boleh merosakkan otak manusia. Yahudi di tempat dia, benda-benda yang dipanggil macam cakdi ke apa, dia tak boleh, diharam dari segi undang-undang makan, diberi makan pada budak-budak di sana. Sebab tu di antara budak yang paling cerdik dalam dunia dibuat kajian. Budak-budak dia pelik juga. Budak-budak Yahudi dia tak ramah. Tapi kalau dia hebat-hebat aja, nipu lah. Kalau nipu, dia kini pun. Jadi anak-anak dia tidak diberi minum, tak dibenarkan makan minuman. Dia tahu dah kesan kepada otak budak-budak. Tapi benda tu dibuka kilat-kilat di negara-negara umami dia panggil.
Umami ni bagi dia adalah keldai. Sebab bagi dia kata umat lain daripada selain pada umat Yahudi adalah keldai yang dijadikan oleh Tuhan untuk jadi hamba kepada dia. Sebab tu tengok dia buat dana kepada umat Islam ini. Dia tahu di antara sudut untuk merosakkan umat Islam ialah melalui makanan ataupun minuman. Sebab tu Imam Syafi'i memberi pesanan jaga baik-baik makanan. Macam kita bincang minggu lepas. Akhlak yang bakal dijelmakan oleh anak itu adalah melalui susuan ibunya. Dia suruh minum minuman. Tabiat si penyusu dipindahkan kepada anak yang menyusu. Tu. Kita nak cuba tengok kepada susu apa yang kita minum kepada anak-anak di zaman moden. Terutama sekali ibu sibuk kan. Pagi-pagi lagi tak ada habis dah api lagi tidak kerja lagi. Tidak betul-betul dah. Dia tak nak itu. Pergi kerja. Jadi terpaksa kita bagi susu-susu yang tidak berkhasiat sebagai pembentukan kerohanian dan sebagainya. Ataupun sini dia kata Syafi'i kata jika salihah si ibu yang menyusu. Kalau ibu yang menyusu anak kita tu salihah. Dia kecek ni adat Melayu tak. Adat orang Melayu dia tidak upah menyusu. Kita letak rumah orang menyusu, rumah orang jaga ya. Sesudah orang Arab tak. Orang Arab dia letak situ dia susu dia letak dia ibu susu dia panggil. Sebab tu Nabi memberitahu takdirnya kita terpaksa beri susu pada ibu susu, maka pastikan ibu susu itu cerdik. Dan dia sebutnya. Sebab memberi pengaruh kepada anak apabila susu itu tuan susu yang kita beri anak susu itu adalah wanita bodoh, melahirkan anak bodoh pada dia. Allah, kita tak sedar. InsyaAllah akan lahir anak yang berakhlak mulia dan terpuji kalau ibu susu itu orang yang berakhlak mulia dan salihah. Sebaliknya jika minuman awal yang diberi kepada bayi adalah daripada susu haiwan, dia sebut sini. Itulah kita bimbang susu lembu ke kambing dan sebagainya, dikuatai akhlak bayi menjadi akhlak bayi itu menjadi sebaliknya. Berarti Islam saja mengetahui menitik beratkan tentang masalah minum dan makanan, sebab ia mempengaruhi kepada kesolehan seorang manusia. Islam juga melarang amalan berlebihan dalam mengambil apa jua jenis makanan dan minuman. Jangan berlebihi makan, kata dia. Malah yang digalakkan adalah sifat bersederhana. Tu semasa makan, semasa minum, Nabi SAW yang berkata yang bermaksud, tiada bahaya yang lebih dibenci Allah daripada perut yang penuh dan ketat dengan makanan yang halal. Maknanya perut penuh dengan makanan yang halal pun dibenci oleh Allah SWT. Halal dah tu. Kalau masuk haram pula, ketat dengan haram tu, lagu mana nak jadi. Sebab tu macam kita bincang dulu kan. Kita dah kata si ibu kena makan benda yang halal, jangan syubhat. Sebab terbentuk susu. Dan ibu sebelah sana makan apa-apa, dia bentuk susu. Bahan nak makan. Sedangkan makanan yang makan tu haram. Lagu mana jadi apa dia? Anak makan susu haram. Kita lelaki ni, cuma apa dia kata nak royak tu jadi malu. Walaupun kita tak menyusu anak, tapi anak tu benih lelaki. Ibnu Jauzi sebut dalam kitab dia, biasa orang cek-cek tentang susu saja bebek. Takut ibu, dia makan benda haram, terbentuk susu. We makan ke anak, jadi kerah hati anak pula. Kita lelaki, kalau kita duk makan benda haram, sedangkan mani itu terbentuk daripada makanan, pula tak. Walaupun kita tidak menyusu, tapi benih kita, maka benih daripada makanan haram itu terbentuk insan, pula tak. Sumpah hakikannya. Bukan masalah susu saja, tapi masalah kita lelaki ini, mani kita terbentuk daripada makanan. Sebab tu pilihlah yang halal. Sebab nanti dia menjadi benih yang halal daripada makanan halal.
Sebab tu dia kata kebanyakan penyakit bermula daripada salah memilih makanan, termasuk makan secara melampaui batas. Tak boleh. Dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, perut adalah sumber penyakit. Perut adalah ibu bagi tempat segala penyakit. Dan berpantang adalah sebaik-baik ubat. Biasakanlah setiap tubuh dengan apa yang lazimnya, Nabi kata. Apa yang biasanya sahaja, jangan melebihi. Orang putih kata apa? Right? Cure better than apa? Berpantang lebih daripada tak boleh tahu dia dah. Prevention better than cure. Prevention better than cure. Patent tu lebih baik pada berubat. Berubat ke pedian. Hak kita hak itu kalau di hospital dah. Dia kata obat tu hak pedian. Obat tu asalnya kita tak perlu doktor kau pakai ke aja. Tapi dah parut dia kena punya juga. Asalnya paten kalau sakit. Dia terus ni. Dia tidur obat. Obat tu orang tidur ya. Tapi dah mari-mari hak lagu ni pasal kita ubat. Misalnya mari tu pokok dah. Turun dah. Nak suruh dia munggah tak ada dah. Sebab penyakit yang kita kena ni bukan sari putih. Kita yakin obatan dah ni. Sebab doktor suruh. Rupanya hak masa kita muda ni. Mengapa kita tak? Rupanya Nabi beritahu orang putih baru ayat ni. Kita nak pakai orang putih. Dah hadis Nabi yang riwayat dia. Berpantang lebih baik pada berubat. Prevention better than cure. Baik, sekalian, walaupun sikit kita ambil hal ini, tapi tak apa dah. Kita sama-sama baca Yasin dari kita niat kepada orang tua kita, sahabat kita seluruh dunia. Kalau waktu pun dah cukup dah malam ni, malam Jumaat. Dan kita tambah sikit dari akhlak kita yang Allah SWT, kita buat gapo-gapo niat kerana Allah SWT. Kalau kata kita niat suruh puji comel pakaian kita, tak minta satu pun apa boleh comel. Tapi kalau kita kerana Allah, comel pun boleh, redha Allah pun boleh. Dan begitulah segala pekerjaan kita, insya-Allah. Begitu juga dalam hal makanan. Kepada adik-adik yang masih sekolah tu, masih menuntut ilmu, amat penting memilih makanan. Kita pesan dah dulu, nak makan yang halal dah tu pun, kalau kita tak baca berapa sekarang tu, dia dah sekat. Sampai kita semua pentingnya kita berinteraksi dengan makanan dan minuman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Setakat ini untuk pertemuan ini, insya-Allah menurutkan apa yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.